Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 23 Januari 2022 kita teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Kisah kita masih lagi berkisar tentang haji dan jenis-jenis haji serta masalah dam ataupun bayaran bagi orang yang melakukan haji tamattu' dan haji qiran. Hikayat kita sambung, hikayat kita nombor 118. Hikayat yang ke-118 iaitulah kisah Ikrimah meriwayatkan daripada gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila an mut'atil hajj. Orang tanya Ibnu Abbas tentang hukum melakukan haji tamattu'. Haji tamattu' maknanya haji bersenang-senang, mudah-mudah. Itu makna haji tamattu'. Faqala, kata Ibnu Abbas, ahallal muhajiruna wal ansar wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa ahlalna. Orang-orang muhajirin, orang ansar, isteri-isteri Nabi, ummahatil mukminin telah pun melakukan talbiyah ataupun niat haji pada niat haji fi hajjatul wada', pada haji yang terakhir bersama dengan Nabi SAW tahun yang ke-10 Hijrah. Dan kami pun bertalbiyah lah, maknanya kita pun niat haji lah. Maknanya dia orang itu niat haji sahaja. Falamma qadimna Makkah, bila kita sampai di Mekah, peristiwa ini sambung yang semalam, siri yang lepas. Waktu kita sampai di Mekah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, ij'alu ihlalakum bil haji umratan. Nabi kata, jadikan amalan haji yang kamu niat itu tukar kepada umrah. Niat haji kamu tukar jadi umrah. Dia panggil faskhul haji ilal umrah, tukar. Illa man qallada al hadiya, kecuali orang yang bawa hayawan, hadiyu. Apa dia hadiyu? Hadiyu itu iaitulah hayawan yang telah ditetapkan, ditanda untuk disembelih di Mekah. Untuk disembelih, dikorbankan di Mekah. Itu dipanggil hadiyu. Orang yang bawa hadiyu tak boleh tukar haji dia. Kekal dengan haji. Tak boleh jadi umrah. Tamatlah setakat itu jawapan Ibnu Abbas kepada soalan sahabat itu. Kemudian Ibnu Abbas mula membuat huraian, penjelasan. Tufna bil baiti wa bis safa wal marwah. Setelah kami tawaf umrah, kami sa'i di antara Safa dengan Marwah. Kita bercukur selesai adalah haji. Selesai lah umrah, dia panggil tahallul. Wa atainan nisaa wa labisna thiyab. Kami bergaul dengan isteri-isteri kami dan juga kami pakai pakaian biasa. Pakaian biasalah, macam buka dah ihram kan? Tak ada lah ihram. Wa qala man qalladal hadiya fa innahu la yahillu lahu. Siapa dia bawa hadiyu, bawa hayawan untuk disembelihkan di Mekah, maka dia tak boleh buka ihram, tak boleh tukar haji dia kepada umrah hatta yablughal hadiyu mahillah. Sehinggalah hadiyu itu sampai ke tempat dia, sehingga dia sembelih korban. Bila? Pada hari raya nanti. Yaumun Nahri, hari raya selepas balik pada Arafah. Baik, bagi orang yang dah buka ihram, dah jadi umrah tadi,
Summa amarana ashiyatat tarwiyah. Kemudian Nabi SAW perintahkan kita pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah ni bila? Hari tarwiyah ni iaitulah hari yang ke-8 Zulhijjah. Kita ingatlah, hari haji ni dia mula dengan hari 8. Hari 8 nama dia hari tarwiyah. Pelajar-pelajar tulis hari haji ni. Hari 8 nama dia tarwiyah. Hari 9 hari wukuf, hari Arafah. Hari 10 nama dia hari Yaumun Nahri, Yaumul Hajjil Akbar. Hari raya ataupun hari haji besar. Hari 11 nama dia Yaumul Qar, hari bertenang di Mina. Hari 12 Yaumun Nafrul Awal, hari orang berangkat balik ke Mekah awal. Hari 13 Yaumur Nafasani. Itu dia panggil, ataupun itu nama haji, ataupun nama lain dia panggil hari tasyrik. 11, 12, 13 itu nama dia hari tasyrik, lain pula. Baik, kita balik ke cerita kita, nanti kita hurai cerita nama hari itu lepas ni. Kemudian pada hari tarwiyah, iaitulah pada hari 8 Zulhijjah, Nabi SAW perintahkan an-nuhilla bil haji, bagi jemaah yang dah buka ihram, dia kena niat balik haji. Kena niat haji dah lah. Pakai ihram semula, niat haji. Fa idza faragna minal manasik, bila selesai daripada Arafah manasik, fatufna bil baiti wa bis safa wal marwah, maka kita pun balik ke Mekah, kita tawaf dan kita melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Faqad tamma hajjuna, sesalah haji kita ya. Dah kita pergi Arafah, Muzdalifah, Mina, melontar, kemudian sembelih hadiu, bercukur, kemudian balik semula ke Mekah, maka selesailah dia punya rukun-rukun haji itu selesai. Tinggal lagi melontar hari bermalam, malam 11, malam 12 ataupun malam 13 bagi nafar sani, dan juga melontar pada hari 11, 12 dan 13. Jadi alhamdulillah. Kama qala Allah Ta'ala wa alainal hadiyu, bagi orang yang buat haji tamattu maka dia wajib kena bayar hadiyu. Apa dia hadiyu tu? Kama qala Allah Ta'ala famastaisara minal hadi, sembelihlah apa yang kamu bawa daripada hayawan-hayawan itu. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj, siapa dia tak ada kemampuan nak sembelih, sama ada kambing tak ada atau duit tak ada nak beli, maka dia kena puasa 3 hari pada hari haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari lagi bila balik ke negeri dia. Maknanya bagi dia, ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Ya, iza raja'tum ila amsarikum, bila balik ke negeri kamu, puasa 7 hari lagi. Asyatu tajzi, seekor kambing cukup. Fajama'u nusukaini fi 'amin bainal haji wal umrah, maka orang yang buat haji tamattu telah mengumpulkan pada tahun tu haji dan umrah dua-dua sekali. Fa inna Allah anzalahu fi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala dah turun dalam Quran dan jalan-jalan tersebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abahahu linnasi ghair ahli Makkah, mana harus bagi orang yang keluar mari daripada luar, mari daripada negara luar daripada Mekah, boleh mengerjakan umrah dan haji pada tahun yang sama, tapi mereka kena bayar dam. Ahli Mekah tak payah bayar. Itu hak istimewa penduduk Mekah. Qala Allah Ta'ala, "Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram." Yang kena bayar dam tadi, haji tamattu, itu bagi orang yang datang daripada luar. Bagi orang hadir Masjidil Haram, dia tak ada tamattu. Maknanya kalau dia buat umrah pun, dia tak perlu bayar dam. Itu untuk dia. Kita sebab apa kena bayar dam? Sebab kita buka ihram. Jadi macam orang Mekah kita ni. Larangan ihram 13 perkara tadi semuanya terangkat. Semua sekali. Daripada potong kuku sampai kepada
duduk dengan isteri, berhubung dengan isteri, tidak jadi larangan. Maka ayat itu dalam surah Al-Baqarah 196, ayat yang sama. Wa ashhurul hajj allati zakarallahu ta'ala, yang Allah Ta'ala sebut ashhurul hajj. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang tertentu. Maka bulan dia itu bila? Syawal, Zulqa'dah dan 10 awal Zulhijjah. Dia sampai pagi raya tu. Itu dia panggil bulan haji. Maknanya bulan kita boleh berniat mengerjakan haji. Bulan kita boleh berniat mengerjakan haji. Faman tamatta'a fi hadhil ashhur, siapa dia mari dengan ni, dia datang umrah pada bulan haji, dia tak balik. Syarat dia tak balik. Dia tunggu, duduk di Mekah, tunggu sampai masa haji, dia pun niat haji balik. Maka itu dia panggil tamattu' fa'alihi damun. Maka dia kena bayar seekor kambing ataupun 1/7 daripada unta atau lembu, dam, ataupun dia puasa 10 hari, 3 hari haji, 7 hari balik ke kampung. Kata Ibn Abbas, yang tak boleh dalam haji ni 3 perkara: la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah Ta'ala sebut, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha. Siapa yang dah pakai ihram haji, tak boleh lagi dia rafas. Apa dia rafas? Al-jima'. Tak boleh lagi duduk bermesra-mesra dengan isteri dia. Tak boleh. Wal fusuq, jangan buat maksiat, nanti haji tak mabrur. Wal jidal al-mira, jangan berbantah-bantah. Jadi Allah Ta'ala bila larang, maka larang itu menjadi manis. Sebab itu digoda oleh syaitan. Ustaz cakap baik, ini Mekah ni, tuan-tuan kena ingat, yang berkawal di Mekah bukan syaitan prebet. Orang panggil prebet, tapi syaitan yang besar-besar. Sebab pahala besar, bala je besar. Macam kita jugalah kan. Yang duk jaga tepi jalan tu, yang orang panggil prebet lah. Biasa-biasa je pangkat. Tapi yang jaga istana, yang jaga besar, mesti pangkat tinggi. Jadi yang duduk di Mekah, tanah haram tu, pahala dia besar, syaitan pun pangkat besar juga kat sana. Jangan main. Maka Allah Ta'ala nak uji kita, dia letak 3 halangan. La rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Jangan lagi, bila dah niat haji, jangan lagi cuba-cuba nak sentuh-sentuh isteri, nak bermesra-mesra, tak boleh. Jeling-jeling mengorak pun tak boleh. Tak boleh dalam haji. Jangan main. Hantar SMS, loh ke bini, tak boleh. Hari raya tu Ustaz, hari raya pun hari haji, selagi tak buka ihram, lak. Kalau dah melontar nanti buka ihram, lain sikit. Ingat hati-hati. Jangan duk gurau tak pandai. Kita tengah buat haji ni. Hadis ini riwayat asar Ibnu Abbas ini diriwayat oleh Imam Bukhari, dan sebahagian daripada asar itu dipanggil marfu', hukumul marfu', sebab sahabat bagi tahu, Nabi buat. Baik para pelajar sekalian, dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis yang lepas kita dah bincang tentang hukum tukar niat daripada haji kepada umrah. Hadis ini pula kita fokus kepada al-mutamatti'u, orang yang mengerjakan haji tamattu', tak dalam kurungan, juga haji qiran, alihi damun, wajib dia kena bayar dam, seekor kambing. Kalau tak mampu, tak ada kambing, dia kena puasa 10 hari, 3 hari di Mekah masa haji, 7 hari di Malaysia. Saya letak di Malaysia atas rasa kita bercakap di sinilah. Orang lain, ulama India cakap India pula. Yang penting balik ke negeri dia lah, senang. Baik para jemaah sekalian, kita pergi berkenalan dengan rawi al-hikayah. Nama dia Ikrimah. Ikrimah ni Maula bin Abbas, hamba kepada Ibnu Abbas. Dia merdekakan. Kunyah dia Abu Abdullah al-Madani al-Barbari. Orang Barbari dia panggil. Ada orang kata asalnya dia ni hamba kepada Husain bin Abil Hurri al-Ambari. Husain dia beri kepada Ibn Abbas. Yang pentingnya dia ni sudah terkenal dengan Maula bin Abbas. Qala Ikrimatu rahimahullah, talabtul ilm, dengar tuan-tuan, talabtul ilma 40 sanah.
Aku menuntut ilmu 40 tahun. 40 tahun belajar. Wa kuntu ufti bil bab wa Ibnu Abbas fid dar. Aku duduk tunggu kat pintu. Kalau orang tanya soalan mudah-mudah aku jawab. Kalau yang payah-payah kita masuk dalam rumah jumpa Ibnu Abbas. Jadi dia panggil mufti di pintu. Soalan yang berat masuk dalam. Jumpa Tuan Syekh. Karena Ibnu Abbas dengar ni. Kenapa Ikrimah ni boleh jadi alim? Karena Ibnu Abbas yada'u fi rijlil kabla. Ibnu Abbas letak di kaki aku ni kabel. Kabel macam tali. Al-kabla dipanggil. Kabel ni rupanya bahasa Arab. Kabel. Kabla. Ala ta'limil Qur'ani was sunan. Ibnu Abbas ikat kaki aku ni. Macam gitulah. Mu jangan pergi mana-mana Ibnu. Ya Ikrimah. Duduk sini. Mengaji Quran. Belajar tafsir. Belajar hadis. Belajar sunnah. Sehingga dia jadi alim. Kemudian Ibnu Abbas setelah dia tengok Ikrimah dah pandai, dia kata, intalik fa'afti bin nas. Ikrimah, boleh dah pergi buka kelas, ajar orang. Wa ana laka aun. Aku bantumu. Mana-mana yang kau tak faham, tak boleh jawab, mari sini. Qultu law anna hadzan nas mislahum marrataini la aftaituhum. Dia kata kalaulah manusia ni biasa-biasa je, aku berani juga. Tapi ni manusia ni ramai lagi anak murid Ibnu Abbas lah, macam-macam. Macam kita lah dah. Kata kalau setakat orang kampung saya berani nak keluar hukum. Tapi kalau orang yang orang yang mengaji macam tuan-tuan ni payah juga tu. Macam gitulah dia panggil min babit tawadhu. Tapi Ibnu Abbas kata intalik fa'aftihim. Ikrimah pergi mengajar. Jadi guru dah nampak murid dia ada kebolehan. Ada kebolehan. Jadi dia pergi. Faman ja'aka yas'aluka amma ya'nihi faftihi. Mana-mana orang yang datang jumpamu, dia tanya hukum yang berkait dengan kehidupan dia. Dia tanya nak tahu hukum, nak menyelesaikan masalah, mu jawab. Wa man sa'alaka amma la ya'nihi fala tufti. Kalau dia mari tanya soalan-soalan yang tak ada kena-mengena dengan kehidupan, mu jangan jawab. Dia ada orang ni suka tanya. Dia pergi belajar solat, dia bukan pandai pun, tapi dia tanya ustaz dia, ustaz, kalau kita nak pergi solat di Planet Marih macam mana? Ni tak usah jawab lah. Dia tanya soalan mengarut, soalan nak main-main je. Orang tanya soalan sungguh, kita jawab. Fa innaka tatrahu anka sulusai mu'natin nas. Kalau kamu pilih-pilih soalan, 2/3 daripada problem yang dicipta oleh manusia ni selesai. Jadi kita pendakwah ni bukan semua benda kena jawab lah jawabnya. Kita jawab yang nampak orang nak tahu sungguh. Kan? Kita jawab. Tapi kalau bukan bidang kita, jangan jawab. Sebab itulah anak awal-awal lagi saya tarik diri. Kalau tuan-tuan tanya dalam bab perceraian, bab perkelahi suami isteri, saya kata minta tolong hubungi pejabat agama yang berdekatan. Sebab kalau kita jawab, nanti dia salah guna kuasa. Salah guna. Dia rakam contoh. Sekarang ni orang rakam. Dia tanya, dia rakam gitu. Dia rakam kita punya jawapan. Nanti bila pergi pejabat agama baca cakap lain. Dia kata, ni Abu Anas ni cakap lain. Awak mana lebih alim? Sudah. Jadi kita kena hati-hati dengan penanya-penanya yang betul-betul tanya soalan sungguh, nak tahu, nak solusi, nak jawapan, kita jawab. Kalau kita ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, jangan jawab. Mengarut tak boleh dalam bab agama. Ni ada setengah orang ni macam-macam keluar video sekarang ni, pelik-pelik dia punya jawapan. Dia kata ke orang pula tu, dia tu tak pandai lah jawab. Padahal dia pun mengarut juga. Baca hadis pun letak hadis palsu, tak ada takhrij mana. Ini kita kata jangan. Baiklah, Ikrimah ni mati pada tahun 105 Hijri, umur dia 80 tahun. Umur dia sudah 80 tahun. Yang kedua, guru dia, siapa dia? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi, anak bapa saudara Nabi SAW yang dikenali dengan nama Al-Habru wal-Bahru. Habrul Ummah dipanggil. Maknanya lautan ilmu. Kerana terlalu luas ilmu dia, orang panggil laut ni. Nabi doa untuk Ibnu Abbas 2 kali, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia ilmu tafsir dan berilah kepada dia kefahaman dalam agama.
berkat doa Nabi, Ibnu Abbas sudah jadi tokoh besar al-habru wal bahru. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ni'mat turjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran iaitulah Ibnu Abbas. Telah meriwayat daripada Ibnu Abbas ramai di kalangan para ulama. Kata di Yazid Ibn al-Asam, Muawiyah ketika itu khalifah, keluar nak pergi haji, satu rombongan ikut Muawiyah. Ibnu Abbas pun keluar nak pergi haji juga, satu rombongan ikut Ibnu Abbas. Mana rombongan pegawai-pegawai ikut Muawiyah khalifah, rombongan penuntut ilmu ikut Ibnu Abbas. Jadi ada dua tim pada hari itu. Oh, Masya Allah. Ibnu Abbas bukan dia tarik crowd, tarik peminat, tidak. Cuma penuntut ilmu ni ikut ni. Orang yang pegawai-pegawai kena ikut khalifah, dia pegawai kan, lain pula cerita. Baik, Sahaha Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar mengatakan benarlah apa yang disebut oleh ulama sirah, bahawa waktu Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas umur dia 13 tahun. Dia meninggal dunia di Taif pada tahun 68, ada kata 69, sekitar itulah. Dan kubur dia di Taif. Dia telah disolatkan oleh Muhammad Ibn al-Hanafiyah, sepupu dia juga. Anak sepupu lah, anak pada Sayyidina Ali. Kata di Muhammad, al-yaum mata rabbani hadhil ummah. Hari ini matilah ulama besar bagi umat ini. Allahu Akbar. Hadis Ibnu Abbas yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan tidaklah terlalu banyak, sebab dia sempat duduk dengan Nabi berapa bulan ya. Sekejap je kan dia berhijrah tu sekejap. Kemudian Nabi wafat. Dia kata lam yusahibin Nabi, dia bersahabat dengan Nabi 30 bulan saja. 30 bulan. Mana sekejap lah. Tapi dia riwayat daripada sahabat lain. Ibnu Abbas meriwayat daripada sahabat besar. Dia ambil daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar contohnya. Itu maksud dia. Baik para pelajar sekalian. Kita pergi kepada anwa'un nusuk. Kategori haji itu setelah selesai dah lah. Khilaf ulama tu sudah selesai semua dah. Nabi suruh sahabat-sahabat haji ifrad tukar kepada umrah jadi tamattu', dan ada sahabat pula yang qiran, dan ada sahabat yang kekal dengan haji ifrad. Maka tersimpul dalam fiqh 3 kategori haji. Yang pertama dia panggil al-ifrad, haji single, makna haji sahaja. Iaitulah orang niat haji semata-mata. Selesai semua baru dia pergi umrah lepas haji. Yang ni tak kena dam, semalam ada sebut dah ni. Yang kedua haji tamattu', iaitulah orang yang buat umrah dalam bulan haji dalam perjalanan yang sama. Dia tunggu haji masuk, dia pun niat haji, kemudian dia selesaikan umrah awal, kemudian selesaikan haji, maka dia panggil tamattu'. Sebab apa tamattu'? Haji bersenang-senang. Haji seronok-seronok. Kenapa tak seronok? Dalam ihram, pantang larang 13 ada. Ini tak ada larangan, semua larangan telah diangkat. Duduk macam orang Mekah biasa. Itu nama tamattu'. Jadi saya analah terjemahnya, saya kata haji tamattu' ni haji senang-senang, haji mudah-mudah, seronok-seronok, dan kena bayar dam, seekor kambing. Yang ketiga haji qiran, orang yang kembarkan niat haji. Saja aku mengerjakan haji dan umrah. Niat dua selalu, satu kerja, dua ibadat. Maka dia kena bayar dam. Ataupun orang datang dengan dia datang dengan umrah, nak buat haji tamattu'. Tapi sampai Mekah dia uzur, dia sakit, mari haid, tak sempat nak selesaikan umrah. Mari hari haji, maka dimasukkan niat haji ke atas umrah. Bila niat haji ke atas umrah, maka ketika itu dia jadi qiran twin. Kembar. Jadi dia satu kerja, dua ibadat. Sekali aja. Maka dia jadi haji qiran dan dia kena bayar dak.
Baiklah. Semua tiga kategori ni haji ni jaizatun, harus. Cuma kita dah bincang dalam sidi yang lepas mana yang afdal. Syafi'i kata afdal ifrad sebab tak kena bayar dam. Bagi mazhab Syafi'i, dam itu sebagai dam jubran, dam denda, tak boleh makan. Mazhab Hanbali kata lah, haji tamattu afdal. Sebab haji Nabi suruh buat haji ifrad, Nabi suruh sahabat buat haji tamattu. Kemudian Nabi sendiri bercerita nak buat haji tamattu. Kemudian haji tamattu tambah lagi satu nusuk, iaitu sembelih kambing, maka dia lebih afdal. Ada yang mengatakan haji qiran lebih afdal. Kita kata bagi saya, tuan-tuan pilih mana yang lebih senang untuk diri. Kalau kita rasa haji ifrad, masuk dah dekat haji, 2 hari lagi nak haji, ifrad je lah. Nak tamattu pun tak sempat nak tamattu dah. Sudah umrah, tidur kerong-kerong, esok orang ajak makan ihram balik, nak pergi umrah, nak pergi Mina. Baik, yang keempat, kana ahlul jahiliyah, orang jahiliyah dulu, yuharrimunal umrata fi asyuril hajj, mengharamkan buat umrah pada bulan haji. Lish wa ya'uddunaha min afjaril fujur, mereka mengatakan umrah pada musim haji ini di antara perbuatan jinayah yang dahsyat. Jinayah. Lish, kenapa jinayah? Sebab kita kena ingatlah, masalah komersial pun ada juga. Kalau orang pergi haji dia nak umrah dah, orang tak mari dah lah. Ni musim haji je. Nak umrah nanti bulan tengah tahun tu. Supaya Mekah tak sunyi, hotel-hotel dia boleh disewa. Hotel dia kemah je masa tu, jangan bandar bukan sekarang. Tapi ibaratnya begitulah lebih kurang. Maka mereka menganggap buat umrah pada bulan haji min afjaril fujur, di antara kejahatan yang cukup keji, jelek kata orang. Bila mari Islam, wa kana hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari haji Nabi sallallahu, Nabi nak membatalkan adat jahiliah, maka Nabi suruh sahabat-sahabat yang buat haji tukar kepada umrah. Dan kena ingat juga dalam sudut fakta sejarah, Nabi setelah datang umrah berapa kali? Amul Hudaibiyah, tahun yang ke-6. Nabi mari bulan Zulqa'dah, musim haji. Tahun yang ke-7 Amul Qadiyah, tahun nak tunaikan janji dengan Quraisy. Tahun yang ke-7 Quraisy bagi visa 3 hari, Nabi juga pergi Zulqa'dah. Lish, musim haji. Ni semasa pembukaan kota Mekah, tahun yang ke-8, selesai daripada membagi harta tawanan Hunain di Ja'ranah tempat tuan-tuan pergi niat umrah tu. Nabi pun niat umrah sekali lagi, Zulqa'dah, 3 kali. Pada mari hari haji Zulhijjah, Nabi kata tukar haji kepada umrah. Mana 4 kali nak membatalkan adat jahiliah yang menganggap umrah ini satu min afjaril fujur, di antara perbuatan jenayah yang cukup keji bagi mereka, bagi pihak mereka. Alhamdulillah, selesai masalah. Cuma ulama berbeza pandangan tentang zaman kita ni boleh ke tak boleh kita contohnya kita niat haji, tapi sampai Mekah kita sakit, tak sihat, rasa tak selesa, macam-macam masyarakat, kita nak tukar kepada umrah. Boleh tak boleh? Khilaf ulama. Di antaranya ulama mazhab Hanafi, Imam Malik dan Syafi'i, dia kata boleh. Boleh. Harus. Ada sebagian ulama kata tak, itu khas untuk zaman Nabi je boleh. Mana dalil yang mengatakan harus? Dalilnya hadis Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita mut'atana hadhi ali'amina hadha amril abad? Ya Rasulullah, arahan boleh tukar haji kepada tamattu ini untuk tahun ni saja ke sampai bila-bila? Nabi kata bal hiya lil abadil abad. Nabi kata sampai bila-bila. Maknanya boleh sampai bila-bila. Jadi itulah di antara sebab. Dakhalatil umratu fi asyril haji ilal abad. Jadi salah kita kata, tapi khilaf tu berlaku. Tak apalah, dah khilaf lah. Yang penting kalau kita ada masyaqqah, kita boleh pergi kepada pandangan yang mengatakan harus. Wallahu alam. Yang kelima, al-mufrid. Jadi orang haji ifrad, macam mana cara dia? Cara dianya sampai di miqat dia niat haji sahaja. Salah. Qiran tadi saya dah sebut. Kita 2 versi qiran. Sama ada kita niat awal-awal lagi kembar,
ataupun memang kita nak buat haji tamattu tapi tak dapat nak selesaikan, kemudian kita kembar kemudian, boleh. Kata di para ulama, yang besar boleh masuk atas yang kecil, yang kecil tak boleh masuk atas yang besar. Macam mana tu? Contohnya kita kata kita niat haji ifrad. Kita niat haji ifrad, kemudian kita nak balik cepat, lepas haji emergency, keluarga sakit ke apa masalah, awak kena balik selalu lepas haji, tak ada nak buat umrah, maka dia pun nak masukkan umrah ke atas haji, jadi kiran. Maknanya yang besar boleh masuk atas yang kecil. Maknanya kalau kita niat umrah, haji dimasukkan jadi kiran. Tapi kalau niat haji, umrah nak tumpang, kekalkan dengan haji ifrad, umrah lepas haji. Wadih situ kan, insya-Allah. Baiklah. Kata di Ibnu Hajar, dia kata apa? Dalam riwayat ini kata Ibnu Abbas, faqad tamma hajj. Ibnu Abbas kata selesailah haji kita. Dalam riwayat tu. Bila orang tanya dia tadi, apabila falamma tamma hajjuna, bila selesai haji kita. Selesai haji kita tu. Jadi kata Ibn Hajar, min bidayatil ila kalimah faqad tamma hajjuna marfu'. Marfu' itu maknanya kata-kata Ibn Abbas sandar kepada Nabi SAW. Daripada yang bawa lepas pada itu sampai ke akhir, itu dia panggil mauquf, daripada huraian Ibnu Abbas. Maka di sini ulama hadis mengatakan hadis marfu' itu iaitulah setiap perkataan, perbuatan, takrir yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi marfu'. Contohnya sahabat kata, aku dengar Nabi bersabda. Ataupun haddatsana, Rasulullah menceritakan kepada kami, atau qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, itu dipanggil marfu'. Misal marfu' fi'li, marfu' hukum hadis marfu' perbuatan, sahabat kata ra'aitu Rasulullah, aku tengok Rasulullah buat. Au kana Rasulullah yaf'alu kadza, Rasulullah buat macam ni, maka itu dia panggil hadis marfu' fi'li. Marfu' dari sudut takrir pula, sahabat kata kami lakukan benda di depan Nabi, ataupun kami laku pada zaman Nabi, Nabi tahu. Yang dia panggil marfu', hukum marfu' dipanggil hadis marfu'. Adapun hadis mauquf, maka itu apa yang diriwayat daripada sahabat, kata-kata sahabat, perbuatan sahabat, takrir sahabat, ataupun tabi'in kata sahabat buat. Ibnu Abbas cakap, Ibnu Abbas. Itu kaedah lah. Nanti kita nak panjang-panjangkan, kita belajar dalam ilmu usul fiqh lah, ilmu usul hadis, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada isu yang ketujuh. Pada hari yang ke-8 daripada Zulhijjah, bagi orang yang buat haji tamattu, mana buat umrah pada bulan haji, mana hari yang ke-8, hari tarwiyah. Tadi saya dah sebut hari kan. Mana pada hari tarwiyah, hari yang ke-8 Zulhijjah, pada pagi itu Nabi SAW arahkan sahabat-sahabat yang buka ihram supaya mereka niat haji. Dia niat haji, dia panggil hari tarwiyah. Untuk pergi ke mana? Pergi ke Mina. Sebab dari Mekah dia gini jalan, Mekah, Mina, Arafah. Nabi kita pergi ke Mina di hari tarwiyah, berada di Mina 5 waktu solat. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Kemudian selepas solat subuh, pagi Arafah. Pagi 9 barulah Nabi SAW berangkat ke Arafah. Tak masuk lagi, dia duduk di border Arafah. Dia panggil Batni Urana. Tuan-tuan yang pergi Mekah sekarang, sudah pasti pihak travel agent akan bawa pergi ke Arafah. Sampai di Arafah, cuba tengok, dia panggil Masjid Namirah, ataupun Masjid Nabi Ibrahim, terkenal gitu, Masjid Namirah. Kita akan tengok Masjid Namirah ni, ada separuh depan ni, ada border Arafah, ada tiang sini, tanda. Belakang dia duduk dalam Arafah. Maka Nabi duduk di sini, Batni Urana, belum masuk lagi ke Arafah. Nabi kita solat Zuhur dan Asar jamak takdim, berkhutbah itu selepas daripada solat Zuhur, Asar takdim, barulah Nabi kita berangkat pergi wukuf di mana? Dekat dengan Jabal Rahmah yang dikenali sekarang itu. Sekarang ni orang nama Jabal Rahmah. Asalnya bukit itu terkenal dengan nama Jabal Ilal. Alif lam alif lam, alif lam alif lam, Ilal. Lesh, kenapa nama Jabal Ilal? Dengar cerita ni. Nak dengar ke tak?
Sebab bila orang pergi Arafah semuanya pusing tengkuk. Mana bukit tu? Mana bukit? Nah, jadi Jabal Ilal maknanya bukit pusing tengkuk. Sebab duk cari lokasi. Sekarang ni senanglah. Saya buat tulis sana sini. Nah, jadi bila mari seorang pengembara nama dia Nasir Khasru. Nasir Khasru dia tulis dalam buku dia Safarnamah. Dalam buku Safarnamah. Jadi Nasir Khasru ni dia kata mana boleh bukit pusing tengkuk. Habis dia pun tukar nama Jabal Rahmah. Itu tahun yang 400 sudah. Jadi terkenal sekarang ni bukit di Arafah nama dia Jabal Rahmah. Tuan-tuan kalau nak baca cerita ni, tengok dalam buku kita. Mana buku Mekah Al-Mukarramah yang saya tulis tu. Buku Mekah Al-Mukarramah. Tengok dalam buku tu. Tajuk dia Jabal Rahmah. Ada cerita Jabal Ilal ni. Alhamdulillah. Ini Nabi duduk di tepi bukit. Tak naik atas. Duduk bawah tu. Dekat dengan bukit. Nabi kita berwukuf di sana. Berdiri. Tengah panas matahari, Nabi kita berdoa menghadap ke arah kiblat sampai maghrib. Daripada maghrib tu barulah Nabi kita berangkat ke Muzdalifah, solat maghrib dan isya jamak takhir di sana. Kemudian Nabi kita tidur sampai subuh. Kemudian pergi ke Mina. Kita sambung baliklah cerita ni. Jadi saya nak habiskan yang ke-8 dalam cerita kita ni. Wa man fa'aza zalika, siapa dia buat haji tamattu maka wajib ke atas dia wajib atasnya kena sembelih hadiyu, seekor kambing ataupun satu bahagian daripada 7 bahagian unta atau lembu. Boleh. Kalau tak mampu, tengok. Yang ke-9, kalau tak mampu, macam mana nak buat? Maka dia kena puasa 3 hari pada masa haji. Jadi ada ulama kata masa kita niat haji awal, kita hari 7, hari 8, hari 9 tu kita kena puasa. Ada kata hari 9 jangan. Sebab Nabi tak puasa hari 9. Jadi kita awal lagi. 6, 7, 8. Puasa. Niat puasa dia panggil puasa. Kerana hadiyu tamattu. Habis bila lagi? Katanya kalau tak sempat juga. Puasa lepas haji tu. Yang pentingnya kalau boleh dah. Dia kena puasa pada hari haji. Kena puasa pada hari haji. Dan 7 hari lagi di mana? 7 hari lagi bila balik ke negara dia. Baik, andai kata dia sakit. Nak beli kambing tak ada duit. Balik ke negeri. Tak puasa, langsung tak puasa 3 hari haji pun tak puasa juga. Macam mana nak buat? Dia kena puasa 3 hari, stop sehari. Kemudian baru sambung hari yang ke-4, 5 sampai 10 hari. Dia panggil untuk nyatakan kan kita puasa belum haji, kemudian pergi haji, kemudian lepas haji. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Itulah cerita kita pada kali ini. Yang ke-10 yang terakhir daripada hikayat kita ni, kata di Ibnu Abbas ada hadis yang marfu, ada hadis yang mauquf. Mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia cerita apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas pula menghuraikan apa yang perlu ditahu. Maka kita para jemaah sekalian, bila kita nak mengajar, kalau orang tanya soalan, kita jawab kepada soalan. Kalau ada benda yang berkaitan, elok dijawab penuh. Jawab terus. Supaya orang tak tertanya-tanya, tak mikir macam mana nak jawab. Sebagaimana yang dijawab oleh Nabi SAW apabila ditanya oleh sahabat tentang kami inna narkabul bahra. Rasulullah, kami ini mengembara di lautan. Air tak banyak. Boleh tak kita ambil wuduk dengan air laut? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya bersih, bangkai dia pun halal untuk dimakan. Ikan dia, udang dia, sotong dia, bismillah kita makan. Manakala kita boleh jawab soalan pokok, dan kalau ada yang berkaitan jawab selalulah senang supaya penanya tak berfikir panjang, dia boleh dengar jawapan yang mantap. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.